Salam sejahtera kepada semua murid. Hari ini kita akan belajar tajuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, standard kandungan 13.4. Kebarangkalian mudah. Standard pembelajaran 13.4.1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, sekarang kita tengok. Apa itu pengetahuan sedia ada yang kita perlu tahu. Okey, sekarang ini ialah subtopik yang terakhir bagi chapter ini kan. Oleh itu kita perlu combine kan. Okey, kebarangkalian suatu peristiwa and then kebarangkalian perengkap. Oleh itu ada apa rumus dia? PA akan sama dengan NA bahagi dengan NS. Then PA tambah PA prime. A prime ini ialah perengkap kebarangkalian bagi peristiwa A tanpa kebarangkalian perengkap dia akan sama berapa? Sama dengan 1. Ataupun kita boleh tulis PA sama dengan $1 PA prime. Dan PA prime sama dengan $1 PA. Yang ini kamu kena tahu kebarangkalian kita mesti nilai dia mesti di antara 0 hingga 1. Jika kebarangkalian ialah 0, apa maksud? PA sama dengan 0. Apa maksud? Maksud dia ialah perkara itu tak akan berlaku. Jika PA sama dengan 1, maksudnya perkara itu mesti berlaku. Okey. Jadi yang biasa jawapan kita akan dapat ialah 0 point something lah. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh 1. Kau boleh rujuk kepada buku teks muka surat 291, latihan jom cuba 13.4. Okey, sekarang soalan dia. Satu set huruf yang dapat membentukkan perkataan menjustifikasi diletak di dalam satu kotak. Satu huruf diambil daripada set tersebut secara rawat. Hitungkan kebarangkalian huruf wakal diambil daripada set tersebut. Okey, sekarang dia ada satu perkataan kan menjustifikasi. Okey, dia minta kamu carikan kebarangkalian huruf wakal dalam set ini. Okey, masih ingat apa itu huruf wakal? Huruf wakal ialah huruf A, E, I, O atau U. Okey, sekarang kita katakan V. V sama dengan peristiwa huruf wakal diambil. Then NS. NS masih ingat apa? NS ialah jumlah bilangan kesudahan dalam ruang sampel. Oleh itu maksudnya NS ialah sini. Kita bincangkan perkataan ini kan. Dekat perkataan ini ada berapa huruf? Kau boleh kirakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oleh itu dia ada 14 huruf. Dan bagaimana dengan NV? NV ialah huruf A, E, I, O atau U. Oleh itu dia ada huruf E. Ya, ini ialah wakal. Lagi U. Ya, lagi I. Lagi I. Lagi A. Lagi I. Ya, oleh itu sini jumlah ada berapa huruf wakal dekat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia jumlah ada 6 huruf wakal. Okey, sekarang kita nak cari kebarangkalian bagi huruf wakal yang diambil. Ialah sama dengan 6 over 6 per 14. Dan boleh ringkaskan ke tak? Boleh ringkaskan kan? Jika diringkaskan, bahagi 2, kita akan dapat 3 per 7. Ini ialah jawapan dia. Okey, sekarang kita tengok B. Kebarangkalian peristiwa perengkap memiliki huruf wakal. Oleh itu, peristiwa perengkap senang saja kan. Untuk cari kebarangkalian dia ialah $1 PV. Okey, kebarangkalian perengkap dia ialah $1 PV. Maksudnya $1 3 per 7 akan dapat 4 per 7. Boleh ringkaskan ke tak? Tak boleh. Ini ialah jawapan dia. Okey, sekarang kita pergi tengok contoh 2. Buku teks
Sama buku teks muka surat 291, latihan jum cuba 13.4. Okey, soalan ini susah sikit lah. Okey, tapi jangan risau, kita buat bersama-sama. Okey, sebuah bekas mengandungi 35 biji kuri berwarna merah dan beberapa biji kuri berwarna biru. Sebiji kuri diambil secara rawat daripada bekas tersebut. Kebalan kalian seorang kanak-kanak mengambil kuri berwarna merah ialah 7/15. Dan hitungkan kebalan kalian memiliki kuri berwarna biru. Okey, sekarang dia ada dua kemungkinan sahaja. Okey, dalam bekas itu ada dua jenis kuri sahaja. Kuri yang berwarna merah ataupun berwarna biru. Okey, sekarang dia sudah bagi tahu kebalan kalian untuk mendapatkan kuri merah. Sekarang dia minta kamu cari kuri yang berwarna biru kan. Maksudnya ini ialah pelengkap. Kebalan kalian pelengkap bagi kebalan kalian yang mendapat warna merah. Oleh itu kita selaikan dulu. Okey. Bilangan merah ada berapa biji? 35. Bilangan biru? Tak tahu kan? Dia tak ada bagi tahu kan? Kita tuliskan satu huruf unknown. Okey. Yang kita tak tahu, kita tuliskan S. Okey. Dan selepas itu NS. NS ya bilangan, jumlah, bilangan kesudahan dalam ruang sampel. Dia tambah semua. Jumlah ada berapa kuri dekat bekas itu. Maksudnya merah campur biru kan. Dia sama dengan 35 tambah S. Dan sekarang soalan A. Kebalan kalian memiliki kuri yang berwarna biru. Ini kita tadi saya cakapkan. Ini kebalan kalian memiliki kuri berwarna biru ini sebenarnya dia ialah kebalan kalian pelengkap bagi mendapatkan warna merah. Iaitu P biru akan sama dengan $1 P merah. Dan $1.7/15. Kita akan dapat 8/15. Okey, B. Bilangan kuri berwarna biru. Sekarang kebalan kalian biru kita sudah tahu kan. Iaitu ialah 8/15. Jika kita gunakan lembut di sini, bagaimana kita tuliskan kebalan kalian bagi biru? Iaitu S bahagi 35 tambah S kan. S ialah bilangan biru. Ini ialah bilangan kesudahan dalam ruang sampel ini. Dan kita dapat ini kan. Selepas itu kita darab silang. Kan kita akan dapat 15S sama dengan 8 darab 35 darab dengan S. Dan kita selesaikan. Kita darab over the bracket. 8 darab 35 akan dapat 280. Dan tambah 8 darab S ialah 8S. Sekarang kita nak cari nilai S kan. Karena nilai S mewakili bilangan biru. Dan 8S pindah ke sini akan jadi tolak. 15 tolak 8 kita akan dapat 7S sama dengan 280. Dan S akan sama dengan apa? Kita bahagi dengan 7. S akan sama dengan 40. Maksudnya sekarang biru. Biru ialah 40. Bilangan kuri berwarna biru ialah 40 biji. Okey, faham? Okey, sekarang kita pergi C. Kebalan kalian memiliki kuri biru. Jika 8 biji kuri merah ditambahkan. Sekarang kita nak tambahkan 8 biji kuri merah. Maksudnya ini tambah 8. Bilangan merah tambah 8, dia akan jadi 43. Dan biru tak tambah apa-apa kan? Dia sama dengan S. S ialah 40 kan? Okey, sekarang NS ini. Sini tambah 8, ini pun kena tambah 8. Oleh itu, dia sama dengan 43 tambah S. Dan sama dengan 43 tambah 40. Kerana S ialah 40. Dan selepas itu kita dapat 83. Sama dengan bagi biru. Tadi saya mention S sama dengan 40. Sekarang kita pergi carikan kebalan kalian bagi
kuri pilu. Okey, oleh itu sekarang pilu ada berapa biji? 40. Oleh itu 40 over 83. Ini ialah kebarangkalian bagi dia. Okey. Okey, sekarang sini ada 3 soalan. Ini sebagai latihan. Kamu boleh pauskan video ini, salingkan soalan dan selesaikan. Okey, cuba jaya. Walaupun soalan panjang, dan kamu kena cuba juga. Okey, sekarang kamu boleh pauskan video ini, salingkan soalan. Dan selepas selesai, dan kamu boleh replaykan video ini, semakan jawapan bersama-sama. Okey, saya percaya kamu sudah selesaikan. Sekarang kita semakan jawapan bersama-sama. Kita tengokkan latihan pertama. Okey, latihan soalan pertama. Okey, 1. Catat parang di bawah menunjukkan bilangan murid bagi tingkatan 2. Seorang murid dipilih secara rawat daripada kelas tingkatan 2. Apakah kebarangkalian seorang murid lelaki dipilih? Okey, ini tak susah sangat. Okey, sebelum kita sentiasa selesaikan kebarangkalian, kita mesti cari apa itu NS kan? Jumlah bilangan kesudahan bagi ruang sampel. Maksudnya, dalam catat parang ini, jumlah berapa pelajar yang ada. Kita kena carikan. Ini 16 campur 8 kan. Kita kena 16 campur 8 dan campur 16 campur 12 dan campur 8 lagi campur 20 dan campur 12. Dan kita tambahkan semua ini, kita akan dapat 100. Oleh itu jumlah murid yang ada dekat sini ialah 100. Dan dia sekarang kebarangkalian seorang murid lelaki kan. Oleh itu kita kena cari jumlah lelaki dalam tingkatan 2 ni ada berapa. Lelaki ialah warna lebih cerah sikit kan. Oleh itu dia ialah 16 campur 8 campur 12 campur 20, iaitu 56 lelaki. Dan kebarangkalian mendapat seorang lelaki ialah 56 bahagi dengan 100. Boleh diringkaskan ke tak? Boleh kan? Iaitu bahagi dengan 4. Dan kita akan dapat 14 over 25. Selesai. Dan sekarang P. Apakah kebarangkalian bahawa murid yang dipilih itu bukan dari kelas cerdas? Bukan dari kelas cerdas ini. Okey. Itu sama, kita tahu kita NS kan. NS ini sudah dapatlah, kita tulis catat saja. NS sama dengan 100. Dan sekarang kita ambil kira-kira kelas cerdas lebih cepat kan. Bilangan bagi murid dari kelas cerdas. Dari kelas cerdas ini ada berapa orang? Ada 12 campur 8. Dan kita akan dapat 20. Dan kita pergi cari kebarangkalian bagi murid dari kelas cerdas, iaitu 20 bahagi 100. Dan ringkaskan, dia akan dapat 1/5. Tapi sekarang soalan dia nak bukan dari kelas cerdas kan. Maksudnya, kita itu ialah perengkap kan. Kebarangkalian perengkap, kita boleh terus guna $1 1/5. Kita akan dapat 4/5. Ini ya jawapan dia. Jika kamu bagi tahu saya, cikgu, kita jangan ini langkah ini kan, bilangan murid dari kelas cerdas kan. Saya tak cari ini, saya cari murid bukan dari kelas cerdas. Boleh ke tak? Boleh. Kamu pergi tambahkanlah 16 campur 8 campur 8 campur 16 dan campur 16 campur 8. Dan kamu dapatkan berapa? 80 kan? Dan 80 bahagi 100 kebarangkalian dia. Dan kamu juga akan dapat 4/5 pun boleh. Okey. Okey, sekarang saya pergi soalan kedua. Okey, kelompok pertama. Pencetakan surat khabar mempunyai 5,000 naskah. Daripada kelompok itu, 200 naskah telah dipilih secara rawat dan disemak kualitinya. Terdapat 3 daripada ia tidak mencapai kualiti piawai. Cari bilangan naskah surat khabar yang dijangka tidak mencapai kualiti piawai dalam kelompok pertama ini.
Okey, soalan panjang kan? Kita keluarkan maklumat. Okey, sekarang jumlah surat khabar ada 5,000 kan? Ini adalah sebagai NS 5,000. Then 200 ini ialah apa? Kita baca lagi soalan dan kita faham actually itu ialah kebarangkalian. P ialah kebarangkalian lah. Kebarangkalian surat khabar yang tidak mencapai kuantiti piawai ialah daripada 200 dia semak 200 naskah kan, terdapat 3 yang tidak mencapai kuantiti. Oleh itu kebarangkalian dia ialah 3/200. Dan sekarang dia minta kita dalam 5,000 ini ada berapa naskah surat khabar yang tidak mencapai kuantiti. Kita hanya terapkan sahaja. Guna 3/200 terapkan dengan 5,000. Dan kita akan dapatkan jawapan 75. Okey, faham kan? Faham ah? Kita bukan guna 3 bahagi 5,000 kerana ini soal situasi dia ialah dia dalam 200 ini kan ada yang 3 ialah tidak mencapai kuantiti. Maksudnya dia 3 bahagi 200. Dan baru kita terapkan dan baru kita dapat 75 ialah tidak mencapai kuantiti piawai. Okey, sekarang kita pergi soalan 3. Syarikat Bestari mengiklankan 2 jawatan kosong. Jawatan S hanya boleh diisi oleh calon lelaki. Manakala jawatan Y boleh diisi oleh calon lelaki atau perempuan. Syarikat ini telah mengadakan satu sesi temu tukar. Terdapat 12 orang calon lelaki dan 10 orang calon perempuan menghadiri sesi temu tukar tersebut. Setelah jawatan S diisi, apakah kebarangkalian bagi seorang calon lelaki dipilih untuk mengisikan jawatan Y? Wow, soalan panjang kan? Kita keluarkan maklumat dulu. Kita tahu ada perempuan, ada lelaki kan? Okey, bilangan lelaki ada berapa orang? Ada 12 orang calon lelaki kan? Ada 12. Dan bilangan perempuan ada berapa? 10 orang calon perempuan kan? Ada 10. Dan jumlah ada berapa orang? Itu mewakili sebagai NS. Jumlah bilangan kesudahan dalam ruang sampel iaitu 12 campur 10 kita akan dapat 22. Dan sekarang kita nak cari apa? Dia kata setelah jawatan S diisi. Jawatan S hanya boleh diisi oleh calon lelaki. Lelaki sahaja kan? Setelah jawatan S diisi, maksudnya kita sudah kurang seorang lelaki. Sini kena tolak 1. Oleh itu tolak 1 tinggal 11 lelaki sahaja. Jumlah ini pun kena tolak 1. Dan tolak 1 kita akan tinggal 21 orang sahaja. Oleh itu kebarangkalian seorang calon lelaki dipilih untuk mengisi jawatan Y ialah sama dengan 11/21. Boleh diringkaskan ke tak? Tak boleh kan? Ini ialah jawapan dia. Ini ialah jawapan dia. Okey. Ada tak kamu betulkan semua? Jika betulkan semua bagus. Okey, syabas. Okey, bagi siapa yang ada silap tak apa, cuba lagi buat pembetulan. Buat sekali lagi. Okey. Hari ini kita hanya sampai sini sahaja. Sekian, terima kasih.